قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حدثنا عباس بن محمد الدوري أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qalu ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, bahawasanya engkau juga bergurau dengan kami. Ada orang kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau juga bergurau dengan kami. Ini dia tanya, adakah engkau juga bergurau dengan kami? Qala, sabda Nabi, inni la aqulu illa haqqa, bahawasanya aku, yakni bahawasanya aku juga gurau. Dalam riwayat yang lain disebut Nabi jawab na'am, ya aku juga bergurau. La aqulu illa haqqa, hanya sanya tiadalah aku berkata-kata kecuali yang sebenar. Walaupun Nabi gurau pun, masih lagi Nabi tidak menipu, tidak cerita benda-benda yang karut dalam gurau Nabi itu, sehingga Nabi gurau ni pun masih boleh dibuat hukum. Walaupun satu bahagian itu kadang-kadang Nabi kecek dalam keadaan gurau, tapi gurau Nabi itu boleh buat hukum juga, boleh ambil hukum daripada situ. Sebab Nabi tidak gurau dalam keadaan nipulah, diisi dengan penipuan tak ada. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana Khalid bin Abdullah an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik katanya, bahawasanya ada seorang lelaki minta tupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istahmala tu makna minta tupai tunggangnya Rasulullah. Minta nak tupai tunggangnya Nabi. Utahlah pada masa dulu kan. Faqala, maka Nabi pun bersabda, inni hamiluka ala waladi naqah, aku akan tupai ke engkau di atas anak unta. Nabi kata aku akan wimu tupai dengan anak unta. Faqala ya Rasulullah, maka dia pun kata, ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah, apa yang aku nak buat dengan anak unta? Mana anak unta ni nak guna sebagai tunggangnya, nak tunggal lagi mana? Sebab anak unta ni kecil lagi. Dia nak tupai, Nabi kata aku akan wimu tupai mu naik anak unta lah. Dia pun kata, ya Rasulullah, nak naik gana anak unta. Nak buat gapo anak unta? Orang tak boleh nak tunggal anak unta ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah, wa hal talidul ibila illa nuqa illa nuqu, tidakkah beranak seekor unta tu daripada unta betina? Tu Nabi gurau dengan dia lah. Nabi kata nak bui naik anak unta. Dia berkata nak buat gapo naik anak unta? Mana boleh tunggal anak unta ni? Nabi kata tidakkah setiap unta tu diberanak ke oleh unta betina? Tidak unta besar tu anak unta juga. Nabi gurau lah. Apa kita ni lah besar pun anak mak dah.
Walau monne boleh pun anak mak. Ya, anak mak lah. Uta pun besar mana pun anak uta lah. Atau dia tu anak muka lain, anak uta lah. Walaupun uta tu umur 5 tahun dah pun anak uta. Nabi gorang dia. Haddatsana Ishaq bin Mansur akhbarana Abdul Razzaq haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran, bahawasanya ada seorang lelaki daripada penduduk kampung, penduduk hujung kampung, namanya Zahir, Sayyidina Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah, dan adalah dia mari menghadiah kepada Nabi dengan satu hadiah, bagi bui hadiah kepada Nabi minal badiyah, daripada kampung dia. Muka dia orang pedalaman ke, jari-jari tu big bandar Madinah ni, mari bawa hadiah kepada Nabi. Hadiah daripada kampung dia lah, hadiah ke pedalaman tu. Kalau kita lah ni gak orang-orang ku mana ku Allah ko jeli ko go musai ko mari ko ni gak bawa hadiah kampung dia lah. Tak ada pak kita. Peta ko musim ni gak deriye ko. Dia bawa hadiah kampung lah, bagi-bagi dalam kampung. Kalau gelik sia mari tu peta juga pula. Mari tu kan hadiah dia peta juga. Fayujahizuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja, maka Nabi akan mempersiapkan kelengkapan barang untuk dia apabila dia nak balik. Nabi pun kasih kepada Sayyidina Zahir. Dia mari bandar bawa hadiah ke Nabi. Bila dia nak balik, Nabi pula akan menyiapkan kelengkapan dia. Guna musafir jauh, dia duduk pedalaman. Orang dulu nak musafir ni kena serba bersedia lah. Kena bekal, muka perjalanan tu lama. Bila dia nak balik ke kampung, Nabi akan menyiapkan persiapan dia. Dari segi bekal ke apa semua, Nabi akan siap untuk dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru, bahawasanya Zahir ini, yakni Sayyidina Zahir ni adalah kampung kita, yakni pembekal bagi-bagi kampung untuk kita. Bagi-bagi aku dalam hutan tu, aku pedalaman tu, Sayyidina Zahir ni tolong bekal untuk kita. Wa nahnu hadiru, manakala kita ni pula bandar Zahir, bandar untuk Zahir, yakni bekal bagi-bagi bandar untuk Zahir. Dia tolong bawa bagi dia, bagi kampung atas kita. Kita pula tolong bui dia bagi-bagi bandar untuk dia. Sifat Nabi ni, antara sifat Nabi adalah Al-Jawad. Al-Jawad ni Nabi suka memberi lebih daripada orang bui dia. Orang bui dia sikit, dia akan balas lebih. Itu sifat Nabi. Ada hadis sebelum ni kita tengok dah, seorang perempuan mari bawa kepada Nabi sepiring kurma. Sepiring kurma. Nabi balas dengan satu genggam huliyah, satu genggam perhiasan emas. Masa tu Raja Bahrain baru hantar sepeti bagi kemah untuk Nabi. Raja Bahrain beri hadiah ke Nabi satu peti bagi kemah dibuat daripada emas. Jadi demo ni betul perempuan ni pun mari bui sepiring kurma hadiah kepada Nabi. Nabi pun buka peti Raja Bahrain bui ni, Nabi cekor bagi emas tu segenggam emas, Nabi beri kepada perempuan hak hadiah ke sepiring kurma kepada dia. Itu disebut sifat Al-Jawad. Nabi balas dengan berlebihan. Sama banyak bedak. Bukan kata Nabi balas tu sama banyak dak, bukan lebih lagi daripada orang beri tu. Sayyidina Zahir mari bawa hadiah kepada Nabi. Manakala Nabi akan menyiapkan persiapan dia untuk dia musafir ke kampung. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi
Sayyidina Zahir ni. Nabi kasih dia. Wa kana rajulan damiman. Padahal Sayyidina Zahir ni hanyalah seorang lelaki yang biasa sahaja. Tak ada kelebihan gapo lah. Orang biasa. Orang kampung, orang pedalam ni. Lagu mana? Bukan kata kelas datuk-datuk gapo dak ni. Orang biasa sahaja. Rupa pun tak ada, harta pun tak ada, orang pedalam ni. Tapi Nabi sangat kasih pada dia, padahal dia ni hanyalah damiman, seorang lelaki biasa sahaja. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Maka Nabi mari jumpa dengan dia pada satu hari. Sayyidina Zahir ni dia mari di Madinah ni, dia boleh bawa barang-barang kampung ni kan, dia akan jual lah di pasar Madinah tu, di suk Madinah tu. Maka Nabi mari jumpa dengan Sayyidina Zahir pada satu hari di pasar tu, dia tengah duk jual. Wa huwa yabi'u mata'ahu. Pada ketika tersebut Sayyidina Zahir tengah jual barang dagangnya dia, barang-barang kampung ni lah, dia tengah duk jual. Nabi mari jumpa dengan Sayyidina Zahir. Fahtadanahu min khalfi. Nabi pun pergi peluk dia daripada belakang. Nabi pergi dakak dia ke belakang gitu. Wa huwa la yubsiru. Sedangkan Sayyidina Zahir tak nampak Nabi. Mungkin Nabi pergi ke belakang tu, Nabi pun peluk dia ke belakang gitu. Dia tak nampak lah. Faqala, maka dia berkata, man hadza arsilni. Siapa dia ni? Lepas ke aku. Orang pergi dakak ke belakang gitu kan. Dia tak nampak dia. Siapa dia ni? Lepas ni, lepas. Suruh lepas. Faltafat, maka dia pun menoleh ke belakang. Dia pusing tengok siapa dia. Fa'arafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mengenal Nabi ni. Maka dia mengenal Nabi hok peluk dia tu. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bisadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafah. Maka dia pun menjadikan tidak peduli, la ya'lu ni tidak peduli, ma alsaqa dhahrahu, untuk merapat ke belakangnya bisadrin Nabi, dengan dada Nabi. Maka Nabi pergi peluk dia gitu kan, dia dakak dia gitu, dia tengok Nabi tu kan, dia pisah, pergi berapat pula tubuh dia dengan Nabi. Nak bui Nabi dakak dia lah. Dia pisah pula, dia berapat gitu. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan Nabi gurau, "May yashtari hadzal 'abda." Siapa dia nak beli hamba ni? Zaman dulu jual hamba ni biasalah. Nabi pun tanya, siapa dia ni nak beli hamba ni? Faqala ar-rajul, maka berkatalah lelaki tadi, Sayyidina Zahir tu, "Ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan." Wahai Rasulullah, kalau gitu, kalau mu nak jual aku gak, wallahi demi Allah, tajiduni kasidan, mu akan dapati aku ni regah-regah ya. Muka rekap murah aku ni. Padahal dia bukan hamba pun. Nabi gurang dia. Apa dia nak beli hamba ni? Maksud Nabi situ hamba Allah lah. Siapa dia nak beli ni? Hamba Allah ni. Dia kata kalau Rasulullah nak jual kita kak, murah kita ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin indallahi lasta bikasidin. Akan tetapi engkau di sisi Allah Taala tidak murah. Di sisi Allah tidak murah. Kurangnya dia. Au qala anta indallahi ghalin. Ataupun sabda Nabi di dalam riwayat yang lain, engkau di sisi Allah Taala sangat mahal. Ilmu mahal di sisi Allah. Di Nabi gurau tu mana? Nabi gurau di dakak dia tu lah. Dakak dia, apa dia nak beli hamba ni? Situlah Nabi guraunya dia. Haddatsana Abdu bin Humaid, akhbarana Mus'ab, akhbarana al-Mubarak bin Fadalah anil Hasan qala
atat ajuzun an-nabiyya faqalat. Telah mari seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, maka dia pun berkata. Mana tahu kata perempuan hak tua tu. Sebab guna isim apa ni dhamir muannas tu lah. Faqalat. Mari seorang perempuan tua kepada Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah an yudkhilanil jannah. Doalah kepada Allah supaya memasukkan aku ke dalam syurga. Mintalah kepada Allah untuk bubuh aku dalam syurga. Perempuan tua ni mari minta doa dengan Nabi. Ni menunjukkan sunat kita pergi jumpa orang-orang soleh, wali-wali, untuk minta doa daripada mereka. Hakikat doa ni kepada Allah lah. Cuma kita minta tolong orang-orang soleh ni doa kita. Apa dah? Bukan kita pergi minta dengan orang soleh tu. Minta doa ni memanglah semua minta kepada Allah. Cuma melalui demo ni. Bukan tak boleh doa sendiri dah. Cuma bahasa dia dah lah. Ada orang yang Allah Ta'ala buat, doa dia ni mudah makbul. Orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni mudah makbul doa dia. Maka kita pergi jumpa demo ni, minta tolong dia doa kita. Itu adalah sunnahnya para sahabat. Para sahabat biasa mari jumpa Nabi, minta Nabi doa untuk mereka. Perempuan tua ni tadi minta dengan Nabi, ya Rasulullah, ud'ullah, berdoalah kepada Allah an yudkhilanil jannah, supaya memasukkan aku ke dalam syurga. Faqala, Nabi pun bersabda, ya umma fulan, wahai ummu fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun, bahawasanya syurga tidak boleh dimasuki oleh orang tua. Nabi gurau dia, orang tua tak boleh masuk syurga. Faqala, kata periwayat hadis, fawallat tabki. Dia pun balik dalam keadaan teriak. Apa Nabi kata orang tua tak boleh masuk syurga, pusing dia teriak dia. Faqala, maka Nabi pun bersabda, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Khabar kepada dia, curiat dia tu, bahawasanya dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Innallaha ta'ala yaqul, bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'na hunna insya'a, bahawasanya kami menciptakan suatu ciptaan, faja'alna hunna abkar, maka kami jadikan ciptaan tersebut sebagai anak dara. Maknanya orang masuk syurga ni tak ada orang tua. Semuanya dalam keadaan umur muda belaka. Bahkan orang perempuan tu masuk syurga dalam keadaan serupa anak dara. Walaupun dia mati tu tua dah. Dia tak akan masuk dalam keadaan tua gitu. Urban atraba, saling mencintai dan sebaya umur mereka. Umur lebih kurang, umur 30 lebih belaka dalam syurga tu. Nabi gurau dia lah, ya orang tua tak boleh masuk syurga. Sedih dia. Nabi kata royak dia tu, dia akan masuk syurga tidak dalam keadaan tua. Dia akan masuk dalam keadaan muda, sebab Allah Ta'ala berfirman dah, semua masuk syurga tu urban atraba, dalam keadaan umur dia sebaya sahaja. Lebih kurang umur 30 lebih orang duduk dalam syurga tu. Dia banyak lagi hadis-hadis gurau Nabi dengan para sahabat. Sahabat orang jenis berhigura pun banyak. Ramai sahabat jenis berhigura. Dia Allah Ta'ala buat zaman sahabat ni, ada macam-macam pesing, macam-macam kena orang, supaya nak menjadi contoh kepada umat akhir zaman. Kita ada pesing lagu mana kita hadap di akhir zaman ni, ada contoh di zaman sahabat Nabi. Sama dengan isteri Nabi. Isteri Nabi ni ramai, dia macam-macam pesing. Seorang-seorang isteri Nabi tu tak serupa. Nabi ada nikah dengan anak dara, ada nikah dengan janda, ada nikah janda ibu tunggal,
Ada nikah dengan janda anak ramai. Ada nikah dengan anak saing dia, Sayyidatina Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, saing rapat dia. Ada nikah dengan musuh dia, ada anak musuh dia. Dia balah dengan musuh ni, tapi nikah dengan anak musuh dia tu. Best lagi perih sekali. Tapi nikahnya anak musuh dia tu. Supaya semua tu boleh menjadi contoh untuk kita umat akhir zaman. Kalau bini kita tu jenis tua kita buat balah dengan kita. Ada contoh di zaman Nabi. Lagu mana Nabi nikah dengan anak kepada musuh dia. Mana tua tu musuh dia. Kalau tiba-tiba tua kita jenis buat balah dengan kita. Kalau kita nikah dengan anak saing rapat kita, ada contoh dia. Nabi nikah dengan Sayyidatina Aisyah. Nikahnya anak dara, ada contoh dia. Nikah dengan janda, ada contoh dia. Sahabat pun, kehidupan para sahabat ni pun macam-macam pasing. Ada sahabat yang jenis pendiam, jusnya semua. Ada sahabat yang jenis kecek banyak. Ada sahabat yang beri cerita bab dunia. Jumpa dengan dia duk kecek hal dunia semua. Tengok Nabi layar lagu mana. Orang hok banyak kecek hal dunia ni. Ada sahabat ibadat semua. Ada sahabat beri gurau tu. Dia tengok Nabi layar lagu mana supaya kita boleh buat contohlah. Dia dalam kajian sirah ada beberapa orang sahabat cacat apa ni, macam zaman kita ni kat sindrom Down lah. Ada beberapa sahabat ada penyakit sindrom Down ni. Ada. Ada lagu mana Nabi layar demo ni. Ada sahabat gila pun ada. Orang gila jadi sahabat Nabi ada. Semua tu untuk kita buat contoh. Tinggal lagi kita bacalah dan kita belajar sirah-sirah kehidupan para sahabat. Lagu mana layani Nabi terhadap para sahabat. Sahabat jenis perang pelik-pelik ada. Sayyidina Nuaiman. Pelik perang dia ni. Gurau perbuhi gurau. Lepas gurau pelik-pelik. Tapi Nabi jumpa dengan dia, Nabi senyum ngomong. Lalu bahasa kita ni kan gurau beruk lah. Gurau beruk. Sayyidina Nuaiman. Tapi Nabi jumpa dia, Nabi akan suka. Pasal jenis nakal. Satu kali hujan lebat di Madinah. Orang pun teduh bawah rumah dia. Bawah rumah Nuaiman, dia hujan lebat. Orang duduk bawah rumah dia. Dia pun tubi tengok orang pakat duduk bawah rumah dia ni. Dia kata hujan ni rahmat. Dia kata apa mu lari ke rahmatnya. Gi mandi hujan. Rahmat ni kata. Orang pendengar dia ayat gitu. Orang dia pun tubi pakat mandi hujan berlakulah. Tak teduh lah bawah rumah dia nya. Dia tak lama hujan tu dia pula pergi teduh bawah rumah orang. Orang ni pun royak. Baru ni mu kata hujan ni rahmat. Tak boleh teduh. Ni mu pula teduh ni. Mu tak pergi mandinya. Hujan rahmat. Dia kata hujan ni rahmat. Tak baik jejak rahmat ni. Jangan duk jejak rahmat ni. Tu aku mari teduh sini ni. Dia tak si jejak dia kata. Pasal rahmat. Padahal ni pelepah dia ya. Dia pergi sembelih uta rombongnya pokok menteri negara dah. Muka Nabi ni pemimpin negara, negara Madinah adalah hubungan diplomatik dan hubungan negara antara negara. Ada beberapa negara kuasa-kuasa besar mari ke Madinah bermesyuarat dengan Nabi, naik uta hebat-hebatlah. Ketua negara setara mana uta. Ini demo ni pun mari ke uta tu di tempat mesyuarat tu kan. Masuklah bermesyuarat dengan Nabi. Di sana Aiman ni mari tengok uta comel-comel ni. Ada sahabat Nabi arah ke duduk situ untuk jaga uta ni. Jaga uta. Takut uta terlepas moga pemimpin besar mari ni. Kena ada prosedur dia lah sikit. Ada sahabat yang bertugas bahagia jaga uta pemimpin-pemimpin negara ni. Moga uta mahal-mahal ni. Duduk tengah jaga mari Sayyidina Nuaiman. Dia mari
Dia pun tengok utur molek-molek ni. Dia pun duk buat lah, duk buat dengan sahabat duk jaga utur. Buat pasal utur lah. Kemudian dia pun kata, utur-utur ni kalau meleh sedap juga ni. Moga utur mahal ni. Ni kalau meleh sedap ni. Sahabat ni pendengar lah, dia duk royak je. Apa yang pergi meleh sungguh. Lupa mata demo ni, dia pergi meleh sungguh. Atau yang panggil gurau bewok tu. Pergi meleh sungguh. Demo ni mari tengok jugalah habis pergi meleh dia. Sudah dah lah kali ni. Dia pun lari. Saya nak Aiman ni lari. Orang ambak dia lari. Lari-lari sampai di hujung Madinah dia lari. Dia takut ni orang ambak dia ni. Orang nak marah dia pergi sembelih utur ketua negara ni. Bukan utur kelas biasa-biasa ni. Dia demo ni duk ambak dia tu, dia lari sampai ke hujung Madinah, jumpa dengan orang duk perah kambing. Di hujung Madinah. Royak kepada demo ni. Dia kata kalau boleh kau tolong janji dengan aku sekarang. Boleh dia kata. Kalau ada orang mari, kalau ada orang mari cari aku, meroyaklah aku tak ada sini. Betul royak aku tak ada sini. Ada orang nak mari gak aku ni ya. Demo ni pun bereslah, tak apalah kalau orang tanya, mu kata demo tak ada lah. Moga orang nak mari gak demo nyanyi kat demo ni. Dia kata orang nak wakil nak dia, padahal dia wakil nak dulu utur dia tu. Dia pun kata kalau Nabi pun tanya mu royak aku tak ada dah. Kalau Nabi tanya pun mu jangan royak. Bereslah, atau beres. Demo ni tak suka kata Nabi betul mari. Guna Aiman ni diperangai lebih gurau. Boleh kata kalau Nabi tanya pun mu jangan royak. Beres. Setuju dia pasal tak suka kata Nabi hak ambak dia tu. Dia pun nusuk. Nusuk betul mari sungguh. Nabi dengan popo sahabat. Cari Nuaiman, duk mana Nuaiman. Dia mau ni tak boleh nipu lah muka Nabi sendiri. Tapi Nuaiman ni pun tubik. Tubik daripada tempat dia nusuk tu. Pun Nabi tidak marah dia. Nabi cuma kata, Nuaiman, kamu telah menyusahkan aku. Ni menyusahkan aku ni. Lagi semula hutang mahal-mahal ni aku nak ganti ni. Kamu telah menyusahkan aku. Nabi pun arah ke Sayyidina Umar, tolong dia ambil harta untuk ganti semula hutang pokok ketua negara ni. Itu pun Nabi tidak marah kepada Sayyidina Nuaiman. Itu semua adalah contoh kehidupan para sahabat. Untuk kita nak ambil contoh di zaman learning. Semua pesing manusia yang ada di zaman learning boleh dikatakan ada pesing tu di zaman sahabat. Ada orang jenis malah, sahabat jenis malah, ada. Ada orang begitu rajin ibadat, sahabat jenis rajin ibadat, ada. Semua tu untuk kita buat pedoman, buat contoh. Itu kita kena masuk dalam perbahasa sirah lah. Perbahasa sirah. Antara kitab sirah hak ringkas, tapi kita boleh dapat gambaran berkenaan perjalanan sejarah kehidupan Nabi dan para sahabat ni. Antaranya adalah kitab Sirah Nabawiyah. Ia ditulis oleh Syekh Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Ada terjemahan bahasa Melayu pun ada terjemahan. Nama kitabnya Sirah Nabawiyah. Penulisnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dia guna bahasa yang ringkas, bahasa yang mudah difahami, tapi dia ulah bab sirah perjalanan kehidupan Nabi dan para sahabat tu cukup menarik lah. Kalau gambar cukup menarik dan cukup mudah nak difahami oleh kita orang awam. Babu ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab ia datang ia pada menceritakan sifat kalam. Kalam ni perkataan Nabi pada syair. Pada syair. Kebiasaan orang Arab pada zaman dulu memang suka bersyair. Suka bersyair. Terutamanya ketika dia ada masalah. Ada masalah nak naik semangat dia akan bersyair. Kalau nak pergi perang pun akan ada tukar baca syair untuk menaikkan semangat. Itu memang kebiasaan
tradisi orang Arab zaman dulu. Baca syair. Bahkan tukar-tukar syair ni, hak pandai menulis syair ni dianggap sebagai kerjaya yang utama lah dalam masyarakat Arab jahiliah. Kira kerja hak paling mewah ke tukar syair. Hak boleh menggubah syair. Bila dia tulis satu-satu syair, dia baca ke syair, maka budak-budak di Mekah pada waktu tu akan ngapa syair yang ditulis oleh tukar-tukar syair ni. Jadi Nabi mari ke Nabi Bakit di Mekah tu, Nabi tidaklah membatalkan amalan syair ni. Sebab syair ni sangat banyak kelebihan dia. Boleh menaikkan semangat. Kalau perkataan itu disusung dengan cukup teratur, boleh menaikkan semangat orang. Orang sedih boleh jadi suka semula. Orang ada masalah boleh hilang masalah dengar perkataan dia. Perkataan syair. Kalau lo ni kan, style orang-orang muda lo ni kan dengar lagu lah. Ada masalah serabut sikit nyanyi karaoke lah. Lagu. Syair ni dia macam lagu lah. Dia susunnya perkataan yang menaikkan semangat. Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Syarik anil Miqdam bin Shuraih an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qila laha, dikatakan kepada Sayyidatina Aisyah, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamathalu bi syai'in min asy-syi'ri, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melagukan suatu daripada syair? Pernah ke tak Nabi baca syair? Nabi melagukan syair, baca syair lah. Maka dalam Quran pun ada satu surah khusus berkenaan dengan syair ni, surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara kah berkenaan dengan syair. Ada orang tanya kepada Sayyidatina Aisyah, adakah Nabi pernah melagukan syair? Qalat kana yatamathalu bi syi'ri ibn Rawahah. Adalah Nabi pernah melagukan syair Ibnu Rawahah. Syair yang diberi nama syair Ibnu Rawahah. Nabi pernah baca syair Ibnu Rawahah. Wa yatamathalu bi qawlihi. Nabi melagukan perkataannya, yakni syair Ibnu Rawahah tu, iaitu wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwid. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Telah dan datang kepada engkau dengan khabar, dengan perkhabaran, cerita-cerita man lam tuzawwid, oleh orang yang tidak berbekal. Syair ni bahasa dia lah, bahasa dia tu tinggi sikit kan. Sekali dengar tu tak faham lagi. Antara isi syair Ibnu Rawahah disebut dalam syair tersebut, hak Nabi baca, hak Nabi pernah lagu ke syair tu, dan datang kepada engkau dengan khabar-khabar yang daripada orang yang tidak berbekal. Siapa dia ni? Bawa khabar, bawa cerita-cerita yang mana orang tu tidak ada bekalan pun. Siapa dia? Cerita pasal Nabi sendirilah. Pokok Nabi ni mari menyampaikan khabar dan menyampaikan cerita, menyampaikan wahyu, cerita hal syurga, hal neraka, tapi pokok Nabi tu malam tuzawid. Dia tidak ada bekal. Mana tak ada ngupoh, orang tak ada ngupoh. Dia walaupun dia mari duk cerita hal akhirat, mari duk cerita hal apa ni Tuhan, cerita hak ketuhanan yang sebenar, menyelamatkan umat daripada syirik, ajar cara ibadat yang sebenar. Tapi bila-bila lagu tu pun malam tuzawid. Nabi ni orang yang tidak ada bekalan, orang tak ada ngupoh. Dia dia betul-betul ikhlas betul lah. Jadi Nabi pernah baca syair yang dikarang oleh Ibnu Rawahah tu, dengan Nabi baca wa ya'tika bil akhbari malam tuzawid. Mana syair itu tidak salah.
selagi isi kandungannya tidak bercanggah dengan syarak, isi kandungnya syair tersebut tidak bercanggah dengan akidah, itu tidak ada masalah. Ada pun lagu-lagu ada lon ini, kita nak kait dengan syair pun, lagu lon ni pelik-pelik saja duk dengar tu. Lagu hok isi kandungannya duk cerita hal perempuan, duk cerita hal orang tino, cerita hal gawe, tu semua bagi-bagi lagu yang dilarang oleh agama belaka tu. Haddatsana Muhammad bin Bashar akhbarana Abdurrahman bin Mahdi akhbarana Sufyan Ats-Tsauri an Abdul Malik bin Umair akhbarana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asdaqa kalimatin qalaha syairu kalimatu labid, bahawasanya sebenar-benar perkataan, sebetul-betul perkataan yang pernah disebut oleh penyair, iaitu kalimah perkataannya Labid. Siapa dia Labid ni? Labid bin Rabi'ah Al-Amiri Al-Farsi. Dia seorang penyair daripada Parsi. Daripada Parsi, dia jadi penyair ni semenjak daripada zaman dia kafir lagi. Memang dia penyair Yesuh, Labid bin Rabi'ah ni, zaman dia kafir tu dia buat syair dah. Kemudian dia masuk Islam, dia berhenti syair. Dia tanya dia apa dia berhenti bersyair selepas masuk Islam. Sedangkan Islam ni tidak larang pun orang nak bersyair ni. Apa dia berhenti? Dia kata dia berhenti disebabkan takjub dengan bahasa Quran. Dia berasa syair dia susun ni bisa dah, tapi dia dengar susunan Quran tu lagi hebat, sehingga dia tak ada selera dah nak bersyair. Cukup dengan dia baca Quran, dia kata. Itu Labid bin Rabi'ah. Dia pernah bersyair. Dia syair dia ni, dia sebut syair ni ketika zaman dia kafir. Ketika zaman dia kafir lagi. Dan Nabi kata perkataan syair yang paling benar sekali inilah perkataan Labid. Apa dia sebut? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kad askada. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Adalah segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala batil berlaku, palsu berlaku. Kalau orang faham bahasa Arab, sedaplah dengar susunan dia tu, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Comellah susunan dia tu. Kalau terjemah bahasa Melayu ni mungkin tak menarik sangat. Segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala palsu berlaku. Dia sebut zaman dia kafir, dia susun syair. Segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala batil berlaku, palsu berlaku. Nabi kata inilah sebenar-benar perkataan yang disebut oleh seorang penyair. Sebab perkataan syair yang disusun oleh Labid bin Rabi'ah ni hampir menyamai firman Allah dalam Quran, apa ni, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Itu dalam Quran, segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Mana segala sesuatu ni binasa berlaku. Itu dalam Quran. Labid kata segala sesuatu selain Allah palsu berlaku. Palsu ni binasa lah. Mana perkataan syair dia tu hampir menyamai dengan ayat Quran dari segi makna. Itu Nabi kata inilah sebenar-benar perkataan seorang penyair. Wa kada Umayyah bin Abi Salt an yuslim. Dan hampir-hampirlah kata Nabi, Umayyah bin Abi Salt masuk Islam dengan sebab syair Labid ni. Dia dengar syair Labid ni, siapa nak masuk Islam? Umayyah. Tapi dia tak masuk Islam lah, dia mati dalam keadaan kafir. Nabi kata hampir-hampir Umayyah tu nak masuk Islam dengan sebab syairnya Labid. Hebat syair dia.